Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita berpindah kepada tajuk yang baru, yaitu muka surat 88, yaitu hadis yang ke-71 dalam bab satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab menutup kaiban-kaiban orang Islam dan larangan mendedahkannya tanpa ada sesuatu yang memaksa. Cerita kaum muslimin iaitu larangan mendedahkan kaiban-kaiban orang yang terkecualilah dalam bab yang terpaksa atau bab darurah. Kalau terpaksa atau memaksa, dibukakan kaiban dia barulah boleh. Kalau tidak, dilarang dibukakan kaiban seseorang itu. Baik, hadis yang ke-71 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Hadis itu pendek ya. Baik. La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Maksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada menutup seseorang hamba akan kaiban seorang hamba di dunia, melainkan Allah Ta'ala akan menutup kaibannya di hari kiamat kelak. Baik, kaum muslimin dan muslimat kalian, tak dapat dinafikan apabila dipanggilkan seorang manusia, kecualilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan maksum. Selain daripada Nabi, semua orang ada kaiban dia. Saya ada kaiban saya, tuan-tuan dan puan-puan ada kaiban masing-masing. Jadi semua orang tak ada, sama ada saya atau puan-puan sekian, tuan-tuan sekian, apabila kaiban kita ni terbuka atau dapat diketahui oleh orang, semua orang tak ada. Betul tak betul? Baik. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian, walaupun tak ada orang kaiban dia terbuka, ada yang terbuka di atas dunia, dan ada orang juga yang kaiban dia dipandang sembunyikan di atas dunia ni. Walaupun nampak dia tu jahat sangat, tapi orang tak nampak dia jahat. Betul? Tak dapat disembunyikan keaiban dia. Tetapi besok kaum muslimin dan muslimat kalian tidak ada tersembunyi. Maka itu sebab dalam hadis ini memberikan amaran, barang siapa yang membuka keaiban dia atau keaiban seseorang di atas dunia ni, besok Allah Ta'ala membukakan kaiban dia di akhirat. Baik. Bagaimana itu kerja Allah Ta'ala? Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang biasa kita dengar, iaitu bahawa suratan amalan seorang hamba itu, kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada 99 jelum. Itu dia. Dalam satu hadis, suratan amalan kita ni yang dipanggilkan di dalam Al-Quran Imamin Mubin, kitab induk dipanggil. Kan dalam Quran dia sebut, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis kesan tapak-tapak kaki mereka, wa ahsaynahum fi imamin mubin. Semua itu saling tercatat di dalam kitab Imamin Mubin, itu kitab suratan amalan seseorang. Maka Al-Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis Nabi SAW, suratan amalan seorang tu jadi 99 kilo. Saya ada 99 kilo, tuan-tuan ada 99 kilo. Itu dia. Jadi satu gelung suratan amalan kita tu panjangnya, dalam hadis ada menyebut sejauh mata memandang. Satu gelung sejauh mata memandang. Bayang kalau 99 gelung tu, besok Allah Ta'ala nak bercerita, nak bicara, nak hisap satu persatu. Itu dia. Jadi semua ada kaipan sebab benda itu ditulis oleh para malaikat belaka. Jadi kata Nabi SAW, kalau orang tutup kaipan orang di atas dunia, Allah Ta'ala tutup kaipan di daerah kelak. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kelak, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala buat satu tajuk, iaitu menutup kaipan kaum muslimin, larang membukakannya kecuali kalau bab yang tertentu, bab darurat. Boleh faham? Baik. Bab darurat ni macam mana ya? Apa maksudnya boleh kita buka kaipan orang kalau darurat? Apa maksud darurat di sini? Baik. Ada hadis selepas ni terang, tapi saya bawa cerita dulu kaum muslimin. Syekh Al-Imam Al-Mawardi. Ya. Tuan-tuan belilah satu buku, nama dia buat pembacaan sendiri, nama dia Al-Azkar Imam Nawawi. Ada satu buku, sekarang ni sudah ada terjemah dah. Al-Azkar Imam Nawawi, zikir-zikir yang diatur oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dipanggil kitab dia Al-Azkar. Maka dalam kitab Al-Azkar tu kaum muslim ada menyebut, kata Imam Nawawi ada 6 syarat. 6 syarat. Kalau sekiranya kita buka kaipan orang, menepati 6 syarat ni, tak dipanggilkan membuka kaipan. Jadi 6 syarat tu payah nak ingat. Kita ambillah satu pendapat ulama yang besar dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, nama dia Al-Imamul Mawardi. Al-Imamul Mawardi ini ulama yang cukup terkenal, masyhur kaum muslim. Diringkaskannya, kata Imam Al-Mawardi, kita ringkaskan dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Kalau orang tu, seseorang itu, sesiapa saja, atau golongan ke, ataupun puak ke, ataupun peribadi ke, individu ke, yang ada 3 syarat ni, kaum muslimin dan muslimat kelak, kalau dibukakan keaibannya, maka tak termasuk dalam hadis yang dilarang untuk membuka keaiban orang. Apakah syaratnya? Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, kalau dalam bahasa Arab dia kita beri dulu, iaitu yang pertama dhalun, yang kedua mudillun, yang ketiga mubinun. Mudah ya. Dhalun, mudillun, mubinun. Apa maksud dia? Kalau ada 3 tu benda ni, dhalun, mudillun, mubinun, maka kalau dibukakan kaibannya, maka tidak termasuk dalam bab buka kaiban orang. Maksudnya dhalun, sesat. Dia adalah sesat. Yang keduanya pula dah sesat, mudillun, dia menyesatkan orang. Yang ketiganya mubinun, nyata dalam Islam memang benda tu sesat. Bukan sesat dari ukuran dari sudut akal manusia, bukan ukuran sesat dari sudut pandangan. Kata bila syarak mengatakan, Islam mengatakan benda itu sesat, barulah kita kata sesat. Maka kalau 3 benda ini, kata Syekh Al-Imam Al-Mawardi, maka tak panggil mengata orang, ataupun mengumpat orang, atau membuka kaiban orang. Saya buat contoh. Tapi kalau dia sesak seseorang je, dia tidak mudilun, dia tidak menyesatkan orang, tak boleh buka kaiban dia. Boleh faham tu?
Tapi kalau dia mengajak menyesat ke orang, itu boleh. Contohnya ayat pen. Boleh sebut nama ayat pen tak? Boleh sebut ayat pen tu. Sebab ayat pen ni sesat. Lepas tu mudilun, dia menyesatkan orang kaum muslimin dan muslimat kalian. Dan nyata dia tu memang sesat. Utusan daripada kerajaan langit dia kata. Dia memang begitu. Pembawa ada sesat, maka sebut nama ayat pen, itu tidaklah orang panggil mengutuk, mengumpat, berkekaiban. Sebab tiga benda tu ada. Boleh faham begitu? Dan kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau seorang itu dia dalun, dia ada sifat satu je, iaitu sifat dia adalah kesesatan. Tapi dia tidak mengajak orang buat sesat. Dia sesat seorangnya. Maka itu tak boleh heboh, terkecuali kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang tertentu saja. Sama ada mak bapak dia ke, atau ketua kampung ke, ataupun siapa-siapa yang berhak untuk mengatasi masalah dia. Saya buat contoh. Yang seorang ni ditikar nama ekor. Ditikar nama ekor. Kita nak buat tikar nama ekor. Kita kata, tak suka lah. Pergi masjid surau, tikar nama ekor. Cerita dekat mana agak-agak ni? Kedai kopi. Betul. Contohnya, itu maksudnya membuka keaiban dia lah. Sebab dia ajak tu orang tikar nama ekor. Tidak, dia sesat seorang saja. Kalau dia merangkumi semua, itu cantik. Kamu itu bukan cantik, bermaksud itu menyesat ke orang. Saya buat contoh kan. Kadang-kadang menyesat ke orang ni segi perkataan. Segi perkataan. Orang pakak demo orang belaka, kerana dia otak cerdik, orang cerdik. Lalu kaum muslimin dia gunakan olahan-olahan perkataan dia, hingga kaum muslimin dan semua pakak demo orang belaka termakan. Ni nyata sesat dia, boleh sebut nama dia. Contoh macam ni lah kaum muslimin dan muslimat. Kena contoh juga. Contoh juga. Aku kekeringan contoh dalam kaum muslimin dan muslimat. Jadi baiklah. Jadi kaum muslimin dan muslimat kan, kita kata lah kan, kita kata dalam bicara dalam bab-bab kaum muslimin dan muslimat kalian keagamaan, di dalam bab-bab kaum muslimin dan muslimat kalian yang termasuk dalam bab agama. Contohnya kan, ramai orang kata dulu, kita yang ambil bab menutup aurat. Dia cakap, dia kata sebab apa disuruh dalam Islam ni orang menutup aurat. Dia kata sebab ni ialah di kalangan warak dulu nafsu dia kuat. Nafsu dia kuat. Tak boleh tengok aurat perempuan. Bila tengok aurat perempuan, dia terus nafsu dia naik. Itu sebab dia kena menutup aurat. Tapi di kalangan kita, tak nafsu tak kuat, tak apa. Itu sesat itu. Sesat tak sesat? Sesat. Dan dia pula cakap dalam TV. Dengar dia orang, menyesak orang. Dan nyata tak kata dia sesat. Sesat. Boleh sebut nama dia. Cuma saya tak nak sebut saja. Boleh faham itu? Boleh faham itu? Siapa dia buat kenyataan macam tu? Itu memang salah dalam kaum muslimin dan muslimat. Bukan tak nak sebut, boleh sebut, tapi malas sebut. Kalau sebutkan jadi kontroversi. Tuan-tuan. Saya tak nak kaum muslimin angkat rehal itu berulang kembali. Jadi kan, orang kadang-kadang tak terbuka media ni payah juga. Jadi ngelak daripada balah tak solat. Tapi tuan-tuan tahu siapa kata begitu. Jadi baik. Itu tak boleh lah kaum muslimin dan muslimat lah. Okey ya. Itu satu bab. Ataupun kaum muslimin dan muslimat kalian dibuat menjadi keramaian. Di dalam menjadi keramaian tu ada benda-benda yang usul-usial. Kalau dia seorang buat, itu bukan okey, itu silap dia lah. Tapi kalau dia ajak orang ramai belaka, itu menyesat orang. Boleh cakap, majlis keramaian, apa nama lagi? Apa lagi? Si A tu, boleh sebut nama dia. Tempat dia mengajak orang ramai. Itu sebagai contoh lah. Misalnya kaum muslimin dan muslimat kalian, ada orang kata tak boleh di Malaysia ni menjalankan hukuman rejam.
Kalau jalan Komerjam tak ada batu nak buat jalan raya. Itu sesat lagi menyesatkan. Perkataan macam tu boleh jadi kafir. Tetapi kita tidak boleh menghukum individu itu kafir kecuali mendirikan hujah kepada dulu. Kalau kita kata perkataan ni tak boleh buat, kalau kau kata boleh keluar daripada Islam, itu hina. Kalau didirikan hujah baru boleh. Memang tu. Tapi kalau tidak boleh hujah, boleh kita kata secara umum perkataan itu boleh membatalkan Islam. Memang tu. Habis. Itu hadis yang pertama. Jadi kaum muslimin kalau itu heboh contohnya. Kalau seorang itu ditangkap halwa contoh, heboh dia tangkap halwa dah tu. Kaum muslimin dan muslimat. Heboh dah. Bila tangkap halwa ni dia ada orang dalam bilik. Berdua-duaan dalam bilik. Ini tak ada pun dalam bilik, dia seorang je. Halwa apa namanya? Heboh pula betul tu. Tapi ada tempat aku tak setuju, ada juga. Dia nak pergi jumpa menyelesaikan masalah peribadi perkahwinan pukul 3 pagi tu sebab apa? Waktu dah kena betul. Saya sifat saya tak ada taksub pada siapa-siapa. Boleh faham itu? Tapi nak kata heboh ke halwa, itu kaum muslim dia tidak berdua-duaan. Kaum muslim dan muslimat kelam, dia duduk seorang je. Okey. Tapi permasalahannya kaum muslimin dan perbuatan nak menyelesaikan masalah rumah tangga orang bukan pukul 3 pagi. Ini kena mati orang ni. Orang perangkap, orang tak perangkap ke, tapi segi hukumnya, segi pemanangannya tidak boleh. Maksudnya, kalau sekiranya kita balok suami isteri kita nak sesatkan masalah kita pukul 3 pagi. Tak ada nak selesai. Betul-betul. Saya kalau ada masalah rumah tangga saya, jom kita bincang pukul 3 pagi, baik tidur, wal afdal tidur. Itu tak kena, jaga tidak. Tapi kalau tuduh halwa kaum muslimin dan muslimat lah, benda itu jadi permasalahan. Itu ada membuka kaiban orang lah. Sebab benda itu tidak berlaku kaum muslimin dan muslimat lah. Itu kita tak setuju lah. Orang yang tadi pun tak setuju juga. Dia baru itu. Baik. Nak buat macam nak marah je. Tak kena kaum muslimin dan muslimat. Okey ya. Ada contoh yang sensasi lah sikit kaum muslimin dan muslimat. Baik ya. Itu kena jagalah kaum muslimin dan muslimat. Baik ya. Dan hadis seterusnya, kita ambil satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin. Kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin illa mujahirin. Bukan mujahidin, tidak. Illa mujahirin, mujahirin. Wa inna minal mujaharati ayya malar rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarallahu alaihi fayaqul ya fulanu amiltul bariha kada wa kada wa qad bata yasurru rabbuhu wa yusbihu yaqsitu sitrallahi alaihi. Baik. Rawal Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan dimaafkan melainkan orang-orang yang menunjuk supaya diketahui oleh orang lain. Sesungguhnya di antara perbuatan menunjuk itu ialah seorang melakukan suatu perbuatan di waktu malam, kemudian berpagi-pagi bercerita sedangkan Allah telah menutupinya. Tiba-tiba dia berkata, wahai bulan, semalam aku telah melakukan begini dan begini. Orang itu semalam malaman telah ditutupi celanya oleh Allah Ta'ala, tapi pagi-pagi dia membuka tutupan Allah yang telah diberikan kepadanya. Boleh faham tak? Cantik cerita hadis ni kaum.
iaitu kaum muslimin dan muslim, setiap umat aku akan dimaafkan kesalahan, kecuali orang sendiri nak bongkar rahsia dia, yang dibuatkan keburukan di waktu malam. Kaum muslimin dan muslimat kalian, Allah Ta'ala tutup dah kaiban dia. Lepas tu cerita ke orang, Allah malam tadi macam-macam dah cerita malam tadi tu. Kaum muslimin dan muslimat kalian, ada cerita perbuatan dia yang tak elok tu. Betul. Jadi Tuhan dah sembunyi dah ke dia, Tuhan tutup dah. Pagi-pagi dia cerita ke orang. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam masalah ni Allah Ta'ala akan bukakan kaiban-kaiban sama ada dunia dan akhirat. Kita ambil satu-satu lah. Kita ambil satu-satu ni. Itu yang berkaitan benda perbuatan yang tak baik, atau perbuatan kita yang baik kaum muslimin di malam hari. Jangan cerita ke orang. Itu sebabnya apa kelebihannya solat malam di malam hari. Kenapa kaum muslimin dan muslimat kalian pada malam hari itu kita disuruh solat bersendirian? Kalau nak banding dengan jemaah ni, kata ulama, nak buat solat malam, solat tahajud ke, solat qiyamul lail ke pada malam hari ni, kalau cara berjemaah tu sekali-sekala boleh dah. Tapi kalau semua sentiasa, kaum muslimin dan muslimat kalian itu tidaklah digalakkan. Tapi sekali-sekala untuk ditakdib, untuk mengajar, tidak apa. Tapi kenapa wa afdal ni kita ni sembahyang seorang-seorang, sedangkan benda itu adalah benda yang baik? Kenapa tak ada cerita? Sebab itu kebaikan kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu sebalik sunyinya malam atau gelap malam. Kerana kebaikan kita dengan Allah Ta'ala, dan cerita ke orang. Betul tu. Itu pun tak boleh cerita, itu kebaikan kan. Oh, malam tadi anak penat sungguh, tapi penat-penat pun dapat juga laku. Selalunya nak buat 11 rakaat, malam tadi dapat 5 rakaat. Betul-betul Allahu Akbar. Jangan ceritalah macam tu. Anak ustaz meningkat umur ni, tiap-tiap malam tu air dengan Allah Ta'ala. Dia terbak, jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Jangan membilangkan kebaikan kita banyak. Aku dah buat ni, jangan bilang waktu. Sedangkan Allah Ta'ala beri kebaikan dan rahmat dia begitu banyak. Kaum muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala tidak bilang. Kalau kita ni Allah nak bilang. Lebam tu. Jadi, itu dari segi kebaikan. Apa lagi segi kejahatan. Dan begitu jugalah kaum muslimin dan muslimat kalian, ramai kita tengok. Ni dia. Benda orang lepas. Kata patah Melayu pun ada. Benda yang lepas jangan dikenal. Betul tak betul? Jadi minta maaf cakap ya. Kadang-kadang masuk umur seseorang dulu, masa muda dia, sekarang ni dah tua-tua tak buat dah. Tapi dia nak tunjuk dia kepada anak muda, aku dulu masa muda lebih hebat daripada kamu lagi. Sedangkan Tuhan dah tutup dah. Berapa cerita masa muda dia dulu. Aku masa muda aku dulu, aku pukul orang selalu hebat. Tuhan dah tutup dah. Jadi aku masa muda dulu, ya Allah, minum arak ni biasa je. Kenapa? Yang ni kaum muslimin Tuhan dah ampun dah, tapi dia cerita kaum muslimin itu satu dosa. Tuhan dah ampun dah dosa dia, tapi bila dia cerita benda-benda terbalik kepada orang macam-macam, maka jadi dosa juga. Bagaimana keampunan di situ? Itu sebab kata Nabi SAW, semuanya umat aku ni Tuhan ampunkan, Tuhan ampun dah dosa dia. Tapi kalau cerita balik, jadi pula satu dosa. Itu dia. Itu kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu sebab jangan bukan setakat kaiban orang, kaiban diri sendiri pun dilarang Islam untuk dibuka, apa terlalu perbuatan yang lama. Perbuatan lama. Baik. Kecuali lah kaum muslimin dan muslimat kalian adalah setengah-setengah ulama
kaum muslimin dan muslimat kalian untuk menceritakan kita kata untuk ambil pengajaran ataupun kita ambil pengiktibaran. Jangan jadi pakcik no. Pakcik jadi macam ni. Masa pakcik muda-muda dulu, pakcik kuat sangat isya Allah. Misalnya 2 kotak sehari. Yang pakcik isya Allah kok rotemen. Tahu rotemen? Rotemen. Lepas tu wakat tidak kebacik rotemen tu ramai orang hancur musnah akibat nafsu syaitan. Cuba je rotemen macam mana? R-O-S-T aja rotemen. Ramai orang hancur musnah akibat nafsu syaitan. Itu dia. Tengok tu. Nanti dia. Nama Ustaz dah. Betul tak? Kamu sini. Mati tu tempat dekat sini syaitan. Kan? Ada satu raja payah ai syaitan. Ai syaitan bukan syaitan. Memang banyak tempat syaitan dulu. Okey, nama itu. Jadi kalau kita kata ni orang pakcik tu, sekarang tahu tak apa akibatnya? Itu tak ada. Kamu muslimah kan? Adalah. Okey ya. Macam cerita kisah-kisah yang telah lalu di kalangan para sahabat. Betul-betul kaum muslimin dan muslimat kalian, tapi untuk pengajaran kepada umat. Ya. Jadi di sini nak kata kaum muslimin dan muslimat kalian, dosa yang Tuhan dah ampun dah. Tuhan ampun ke tak? Tapi jangan diulangi percakapan tu dengan nak tunjuk-tunjuk orang. Dia jadi satu dosa dia. Dan dia ampun, dibukakan lagi. Dibukakan lagi kaum muslimin dan muslimat kan dosa, dan Allah Ta'ala akan bukakan satu persatu akan keaiban. Baik. Walaupun dia kata dia tak pernah semayang, tak boleh kan? Misalnya kaum muslim, ada orang buka keaiban dia tak perlu. Dia cakap dia tak pernah semayang. Oh ya, dia ada buka pula kaum muslimin. Saya 34 tahun tak semayang, 40 tahun tak berpuasa, tapi aku bina badan. La ilaha illallah. Tak salah cinta. Bukan di halayak orang ramai nak cinta masalah. Kalau dia nak mengadu hal dia, ustaz, dia mari pada ustaz dah, mengadu pada orang yang mengetahui sedikit bagaimana nak buat. Tapi jangan cintalah kebaikan, cukup-cukup lah. Sedangkan kita tak tahu dia tak sembahyang 34 tahun. Saya tak tahu. Dan saya tidak tahu kaum muslimin dia tak puasa 40 tahun. Tengok dalam metro baru tahu. Ya Allah, buat badan kau sihat, kenapa tak buat macam tu? Betul-betul. Jadi orang yang tak tahu jadi tahu. Benda yang kita jangan cerita. Kaum muslimin dan muslimat. Cuma nak cerita mengada ustaz, saya dah muda tak semayang hidup saya. Betul-betul. Macam mana cara itu tak apa dah. Pada metro boleh apa? Boleh apa metro? Memalukan kaum muslimin dan muslimat. Itu yang tak kena ya. Tak kena. Baik. Habis. Okey, kita ambil lagi satu banyak hadis lah dalam bawah ni. Bercampur-campur. Baik. Itu sebabnya kata Mufti Ajinur Kelantan. Mufti Ajinur Kelantan. Ulama ni memang Mufti Ajinur Kelantan ni siapa kenal dia? Backing dengan cara dia, ilmu dia hebat. Muslim dan muslimat. Dia. Saya pernah tengok kalau sekiranya ada majlis-majlis fatwa begini kaum muslimat kan. Ada dalil tak? Ada dalil senyap. Ibak gitu ya kaum muslimat kan. Jadi buat fatwa kan, benda tidak boleh buka rahsia. Dia kata haram bagi RTM memutarkan semula cerita-cerita P.Ramlee dulu. Dia tak kisahlah. Memutarkan cerita P.Ramlee semula kerana dia sudah melewat mati. Kalau memutarkan kembali, maka sakit dan ruh dan jasad. Betul. RTM dia bukan makan saman. Nari lepas tu aku mana? Betul tak betul? Dia tak ikut kaum muslimin dan muslimat kan? Memang tak boleh. Cerita kawan dulu, kejahatan kawan dulu. Orang dah mati.
Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi melarang apabila seorang itu mati membuka akan cerita. Nabi larang. Sifat kesempurnaan orang yang beriman, bahawa bila seorang itu meninggal dunia, dia tutup akan keaiban. Tak boleh lah. Kan banyak keaiban dia kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Banyak benda lah. Tapi apa kata orang? Mulut tempayang boleh tutup, mulut orang nak tutup ke mana? Dah tahu mulut orang tak tutup, kita kena jagalah perangai dan akhlak kita. Boleh faham itu? Okey. Habis. Jadi masalah hadis yang kedua, nak membuka kaiban sendiri pun tak boleh, apa lagi nak buka kaiban orang. Okey. Ada satu bab lagi. Ini Imam Nawawi mengenai bab boleh buka, boleh membuka kaiban seseorang kalau berkait dengan darurat. Apa dia? Hadis yang ketiga. Baik. Anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha hadda wa la yusarrib 'alayha summa in zanatis tsaniyah falyajlidha hadda wa la yusarrib 'alayha summa in zanatis tsalitsah falyabi'ha walau bihablim min sya'rin. Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bila seorang hamba sahaya perempuan melakukan zina dan telah nyata zinanya, maka sebatlah ia dengan 50 kali sebatan. Ini tak ada hadis ni. Hadis tak sebut begitu, tapi hukumnya begitu. Cuma hadis kata fal yajlidha hadja, maka hendaklah sebab dia dengan sebatan. Maka sudah tentulah dalam pengajian hadis yang lain, iaitu bahawasanya hamba berzina ni dia 50 kali sebatan. Kalau orang merdeka adalah 100 kali sebatan. Baik. Summa in zanatis salisa, kalau dia berzina pula kali kedua, fa yajlidha hadja, maka sebab pula lagi 50 kali sebatan. Wala yusarrib 'alaiha, kata Nabi, tapi janganlah hina dia. Jangan hina. Summa in zanatis salisa, kalau kira dia berzina buat kali ketiga, fal yabiqha, jual dah dia. Jual dan pakarlah hamba macam tu. Walau bihablim min sya'rin, walaupun sekalipun dengan seutas tali daripada bulu haiwan. Berapa gram ni? Seutas tali je. Apa jual lah. Baik. Itu kepahaman hadis. Cuba kita lihat dari sudut apa nak dimaksud oleh mana. Baik. Bila jatuh hukum orang berzina ni kaum muslimin, bila jatuh hukum sebab ke dia, sebab dalam Islam ni berzina, sebab di halayak orang ramai. Kena sebab di halayak orang ramai. Kena nak beri pengajaran kepada orang yang lain. Bukankah menyebab orang berzina ni memalukan dia? Buka tak keaiban dia? Buka kan? Dia berzina, lepas tu sebab pula halayak ramai. Ini bermaksud membuka keaiban dia. Kaum muslimin dan muslimat, bila buka keaiban dia, kaum muslimin dan muslimat kalian, sedangkan dalam hadis yang lain larang kita membuka keaiban orang. Tapi kenapa pula dalam hadis ni pula kaum muslim disebabkan di halayak orang ramai bukan orang berzina? Maka di sinilah topik nak dibincang oleh Al-Imam Nawawi. Buka keaiban orang tak boleh kecuali ada darurat. Di antara darurat itu kalau berkait dengan hak Allah, berkait dengan hukum Allah, maka boleh. Disebab dia ramai, itu tidak masuk yang buka keaiban. Boleh faham itu? Habis. Itu dalam Islam. Dia beza sikit ya, beza sikit. Kalau hamba 50, kalau orang mereka 100 kali sebatan. Dalam riwayat lain, lepas 100 kali sebatan dibuang daerah. Dibuang daerah. Supaya apa? 1 tahun dibuang daerah. Lepas tu baru balik balik kampung. Sebab supaya kau hilang dan ingatan tentang maruah dia. Memang itu. Tapi ada berjalan hukum macam ni? Tak ada berjalan. Tak ada berjalan. Kalau berjalan, kamu kita nampak kebaikan dalam Islam itu. Ada nampak. Tapi kalau sekarang tidak berjalan, boleh tak undang-undang yang ada zaman sekarang ni boleh mengatasi zina?
Itu otak manusia ni kaum muslimin dan muslimat. Kalau dia melampaui nak lawan Allah Ta'ala tak kesal. Cuba kita tanya dulu, kalau sekiranya kes buang anak, ramai orang nak mengatasi kes buang anak. Apa cara kes buang anak nak mengatasi zaman sekarang? Motivasi. Akhirnya jadi basi. Kebanyak lagi. Betul. Masa buah anak ni kan zina lah. Kaum muslimin dan muslimat lah. Jangan orang buah anak. Betul. Jadi. Tapi bagaimana nak mengatasi? Tak boleh mengatasi. Saya tunjuk dulu kaum muslimin. Apabila kes dulu rogol lah. Sekarang ni kes rompak. Dulu kes rogol. Kena rogol. Betul-betul kamu. Hingga kadang-kadang orang tua pun kena rogol. Jadi lebih hebat tu. Jadi banyak cadangan. Bagaimana nak mengatasi masalah rogol. Macam orang kaum muslimin dan muslimat kelas nak dah berjalan dua pun kena rogol juga. Akhirnya ada seorang menteri wanita. Sekarang ni tidak dia ada orang lain lah. Dia kata dia nasihatkan bahawa nak mengelak pada rogol ni, naklah perempuan pakai sepeda daripada besi. Otak tu ya Allah, boleh tak terima pakai sepeda daripada besi kan? Saya dah fikir gelap. Kalau lah perempuan tu pakailah sepeda besi pergi ke pejabat, takut lupa kunci ada macam nak berok kencing bagaimana? Betul. Akhirnya pergi ke tukang besi lah. Buka tukang besi pula rogol habis. Betul. Itu masalah orang kaum muslimin dan otak tidak Islami, jahiliah punya otak. Tapi dia adalah Islam kata dah. Kalau kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala dia kata dah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbal minhu. Allah Ta'ala dia kata begitu. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbal minhu. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Imran. Benar-benar sebelum juzuk 4, barang siapa yang mengambil selain daripada Islam untuk paturan hidup dia, cara hidup dia, fala yaqbal minhu. Allah Ta'ala tak terima sekali-sekali. Tak terima. Bila Tuhan tak terima, buatlah atasan sekali pun nak mengatasi, maka timbullah berbanyak-banyak lagi. Dan ada perbincangan kaum muslimin dan muslimat. Ini saya tengok dalam TV. Saya tengok juga TV kaum muslimin dan muslimat. Bila berdaya rempik, ragut banyak sangat. Ramai orang tanya, ataukah minta maaf ketua polis negara memberikan minta pendapat orang ramai bagaimana nak mengatasi. Oleh pening dah nak mengatasi. Minta. Ada orang kata begini, kita mengatakan rempik ni pembawa motosikal, maka kita kena buat pula, iaitu jalan motosikal satu, jalan kaki satu, jalan basikal satu. Macam cuba tanya balik, kalau jalan kaki itu pula yang rampah pula, nak buat jalan apa lagi? Jalan kaki ke? Maka kembalilah kepada Islam dalam penyelesaian. Tapi tak ada pula kamu muslimat kelas. Itu permasalahan. Jadi kaum muslimin dan muslimat kelas di dalam permasalahan ini ya, kalau kita tengok dalam hadis ni, kebijaksanaan Al-Imam Nawawi dan meletakkan tajuk bahawa sesungguhnya memang berlakunya hukum zina ni ialah kepada orang-orang yang berhukum sebab dah kepada zina, tapi dia buat oleh orang ramai. Sedang itu menjatuhkan meruah dia, maka itu tidak mengapa, kerana itu tertakluk bidarurah yang kadang tak dapat tidak. Dia faham itu? Baik. Sikit lagi. Kita ambil satu hadis lagi. Nak habiskan tajuk ini. Satu lagi. An Abi Hurairah lagi. Qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qala syariba qala idribu qala Abu Hurairah faminna daribu bi yadihi wa daribu bi na'lihi wa daribu bi sawbihi falamma sarafa bi na'lihi falamma sarafa qala ba'dul qaum akhzaqallah qala la taqulu hakada la tu'inu alaihi syaitan. Tengok ya, ini cerita lain pula ni. Ada yang terakhir dalam bab ini. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki yang minum arak telah dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, pukullah ia. Orang ni minum arak, maka dia hadap depan Nabi.
ketika tu depan orang ramai. Jadi kenapa dia dikemukakan minum arak di depan orang? Iaitu kenapa disabitkan ataupun dipukul orang minum arak depan orang ramai? Kerana dia berkait dengan Allah Ta'ala. Nabi kata pukullah dia. Abu Hurairah berkata lagi, maka di kalangan kami ada yang memukul dengan tangannya, tangan begitu. Dan dengan ada yang pukul dengan sepatunya, ambil selipar balik. Dan ada memukul dengan bajunya, bajunya. Di riwayat lain ada memukul dengan kain serbannya, tangan serban putar-putar gitu, pukul begitu. Kemudian apabila bersurai, ada orang berkata Allah telah menghina engkau. Nabi bersabda, jangan kamu berkata demikian, jangan membantu syaitan berbuat maksiat. Dia dah jatuh hukum dah, Tuhan ampun dosa dia, jangan hina dah. Orang minum arak ni kaum muslim dan muslimat, bila dia minum arak, dijatuhkan hukuman, dia bertobat pada Allah hukuman, maka dia ampunkan dosa dia. Jangan kita kata kau dihina oleh Allah Ta'ala. Jadi khulasah, kesimpulan dapat dibuat. Jadi orang minum arak pun dalam Islam pun kena pukul. Dan pendapat jumhur ulama kaum muslim dan muslimat, orang yang minum arak ni 40 kali sebatan. Ada sebab dia rayak orang ramai. Ini membuka kaibannya, tapi dimaafkan. Memang. Jadi sebab ini kau suka. Nabi serahkan, kalau 20 orang, 2 kali seorang. Kalau misalnya 10 orang, kaum muslim dan muslimat berapa? 4 kali seorang. Ada di kalangan para sahabat yang pukul dengan tangan dia, ada pukul dengan selipar, ada pukul dengan baju dia. Itu dia minum arak, kaum muslim dan muslimat. Itu dia. Ini kaum muslimin dan muslimat bila nak jalan hukum Islam di tempat kita, tak ada tukang pukul. Bila tak ada tukang pukul, tak ada saling pukulan. La ilaha illallah. Sekali-sekali saya fikir, betul ke orang Malaysia yang tak ada tukang pukul? Kamu pukul orang pun ada, bunuh orang pun ada. Sampai peringkat mau semua musliman, bunuh orang mati, tukang bunuh pun tak tahu. Pun ada juga. Musabah tukang pukul tak ada. Betul-betul. Ini tidak logik. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi itu sebabnya ialah dalam bab ini yang kata darurah, kata Imam An-Nawawi, ialah kalau berkait dengan hak Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, itu tidaklah buka kaiban seseorang itu. Okey, waktu sudah masuk dan adik pun dalam bab ini pun habis, dan insya-Allah kita pindah dalam bab yang lain pula pada kuliah akan datang. Baik, cukup sekadar itu. Dan hadis seterusnya saya tinggal, bab qada'ul hawaijil muslimin, bab mana ajak-ajak orang Islam. Ini dah hadis ini berulang, berulang. Insya-Allah lain kali kita sambung pada bab kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu bab asy-syafa'ah. Insya-Allah bab asy-syafa'ah. Itulah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.